Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita kali ni. Video ni Ustazah nak explain lebih mendalam lah tentang Al-Quran dan alam tabi'i. Okey, so kajian berkenaan dengan kejadian alam tabi'i ni mempunyai beberapa istilah lah, iaitu istilah alam. Yang kedua, alam tabi'i. Yang ketiga ialah kosmos. Okey, alam tu bermaksud sesuatu yang selain daripada Allah. Dan kita tahu bahawa Allah lah pencipta, dan selain daripada Allah tu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah lah, iaitu alam. Okey, yang kedua iaitu alam tabi'i. Alam tabi'i ialah alam yang dicetak, yang ditempa oleh Allah mengikut acuan tertentu. Dan semua yang diciptakan ni tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada sunnatullah. Okey, yang ketiga iaitu kosmos. Kosmos ni bermaksud ketertiban, peraturan dan perhiasan, kerana alam ini tersusun, teratur dan mempunyai sistem yang indah. Okey, nanti Ustazah akan explain dengan lebih mendalam lah istilah-istilah berikut. Okey, jadi yang pertama kita nak tengok apa itu alam. Alam. Okey, Ustazah pernah sebut sebelum ni yang kita sebagai orang Islam kita kena kuasai dua ayat. Dan ayat ini membawa maksud yang pertama ayat-ayat daripada ayat Al-Quran, daripada kitab Al-Quran. Dan yang kedua ialah ayat yang kita boleh dapatkan daripada alam semesta, daripada seluruh alam semesta ni lah kita boleh dapatkan. Dan kita panggil sebagai alam semesta ni, kita panggil sebagai kitab kejadian. Okey, dan banyak dalil-dalil yang menyebut tentang ni lah, bahawa ayat yang kita boleh dapat daripada alam semesta. Antaranya adalah surah Al-Imran ayat 190 yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang. Dan kita tahu bahawa benda ni merupakan alam semesta, kan, termasuk dalam ilmu sains. Dan ini dipanggil sebagai ayat, kan, kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, dan dikenali sebagai ayat. Dan ayat-ayat inilah yang khusus kepada orang yang berakal, iaitu ulul albab. Ada perkataan di ujungnya ulul albab. Ulul albab ni ialah orang yang sentiasa beriman kepada Allah dan masa sama sentiasa mengkaji tentang kejadian langit dan bumi, kan. Yang saya pernah explain sebelum ni, kan. Jadi menunjukkan kat sini ayat tu termasuklah alam semesta tu sendiri. Okey, so alam kejadian semesta ni menurut Al-Quran, As-Sunnah dan tradisi keilmuan Islam menyebut sebagai al-alam. Al-alam. Ni lah kita nak sebut sekarang ni, alam tu. Alam tu apa? Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil alam ataupun alamat. Okey, so alam ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu alama, kan, ALM, ilm ataupun kata akar dia iaitu ilm. Ilm ni maksud dia ilmu lah, ILM, ilmu. Dan dan ilmu ni membawa maksud sebagai petunjuk, tanda, simbol ataupun dalil lah. Okey, jadi dan menurut Mu'jam Mufradat Al-Alfaz Al-Quran, kamus lah, yang kamus bagi istilah-istilah dalam Al-Quran, iaitu al-alam ni bermaksud kesan atau bekas yang dengannya sesuatu yang pada asalnya tidak diketahui. Okey, jadi bila kita kupas lagi, para ulama bersepakat mentakrifkan alam ni sebagai lambang yang menyatakan penciptanya, himpunan segala sesuatu selain Allah yang menandakan kewujudan penciptanya yang maha hebat lagi bijaksana. Maknanya menurut para ulama, dia istilahkan alam ni ialah sesuatu lambang yang menyatakan penciptanya. Kita boleh kenal Allah melalui alam semesta, kan. Sebab kita tahu alam semesta ni makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan alam ni juga merupakan himpunan segala sesuatu selain daripada Allah. Macam tadilah, maksud yang saya bagi tadi, alam ni adalah sesuatu yang selain daripada Allah, kan. Okey, dan menurut siapa kenal Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, dalam risalah untuk kaum muslim, perkataan alam ni berasal daripada kata akar ALM, ditulis kat sini, ALM. Dan sama juga dia pun beritahu bahawa alam ni berasal dari perkataan alamat.
Dan bila alamat ni kita tahu, alamat ni merupakan petunjuk, petunjuk, tanda ataupun lambang. Jadi itulah maksud alam. Itu yang pertama, alam. Okey. Okey, alam tabi'i, alam tabi'i. Okey, perkataan tabi'i ataupun tabiat ni berasal daripada bahasa Arab juga, bahasa iaitu tabi'ah, yang kata akar dia tabaa. Okey, yang ni merujuk kepada tertib pembawaan yang telah dirancangkan oleh penciptanya yang ada pada sekalian kejadian yang terdapat dalam alam semesta, yang umumnya disebut sebagai sunnatullah. Okey, jadi ini alam tabi'i tadilah. Alam tabi'i, alam tabi'i adalah sesuatu yang dah direncanakan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh penciptanya, dan di situ ada semua yang diciptakan tu patuh tunduk kepada sunnatullah. Okey, sunnatullah. Okey, perkataan at-tabi'ah ni tak sama dengan perkataan nature. Nature ni bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai alam semula jadi, alam semula jadi. Okey, jadi inilah sama dengan yang Ustazah sebut tadi. Alam tabi'i adalah alam, kesimpulannya alam tabi'i ini ialah alam yang diciptakan, yang dicetak, yang ditempa oleh Allah mengikut acuan yang Allah dah tetapkan dah, dan semuanya tunduk kepada sunnatullah tu. Okey, so kosmologi. Kosmologi ialah kajian tentang kosmologi. Ni Ustazah ada perkataan kosmos kan. Kosmos ni ya Allah, ada hitam kat sini. Ni tangan Ustazah hitam. Tak tahu pegang apa. Tak apalah, cantik sikit. Okey, kosmologi ni adalah cabar ilmu pengetahuan tentang kosmos atau alam semesta yang dikaji sama ada secara fizik maupun metafizik. Okey, kosmos. Kosmos ni dia berkenaan dengan ketertiban. Maknanya dia berkenaan dengan alam semesta. Kita boleh nampak alam semesta ni tersusun dengan cantiknya, tersusun dengan teratur kan, mengikut sistem yang indah lah. Jadi kosmos ni merupakan satu sistem yang tersusun secara harmoni. Okey, kosmos. Kosmos ni, maka daripada perkataan kosmos ni maka lahirlah satu bidang kajian yang dinamakan sebagai kosmologi. Jadi kosmologi ni membincangkan tentang alam semesta. Kita kaji apa itu apa asal usul alam ni, apakah anatomi alam ni, apakah struktur alam ni, apakah perlembagaan alam ni. Dan bidang kajian kosmologi ni bukan semata-mata khusus untuk orang Islam saja, tapi ramai sangat saintis-saintis barat yang kaji tentang kosmologi ni. Ramai sangat daripada zaman dulu lagi. Diorang ni sangat berminat nak tahu macam mana permulaan alam ni. Inilah kosmologi. Kita nak kaji apakah permulaan alam ni. Okey, jadi ia merangkumi bidang dikaji sama ada secara fizik ataupun metafizik. Okey. So ilmu ni merangkumi struktur ruang masa dan komposisi alam. Dia ada dua, makrokosmos ataupun mikrokosmos. Makro dengan mikro. Dan kita tahu makro tu benda yang besar kan, berskala besar. Dan berskala besar ni dia termasuklah bintang, matahari, ataupun galaksi Bima Sakti, tu benda makrokosmos. Okey, mikrokosmos ni benda yang kecil. Yang berkaitan dengan atom, sel-sel, dan termasuk juga manusia. Manusia ni mikrokosmos. Sebab ni kita manusia sangatlah kecil kan sebenarnya kalau kita nak banding dengan seluruh alam ni kan. Okey, jadi banyaklah yang timbul perbahasan mengenai kosmologi ni. Semua orang nak tahu kan. Semua orang nak tahu apakah permulaan alam ni. Okey, jadi ada
kita sebagai orang Islam, kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kan, dan berkenaan dengan kejadian alam ni ada disebutkan dalam Al-Quran semestinya lah, kan. Okey, menurut surah Al-Anbiya ayat 30 yang bermaksud, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Okey, so kalau awak tengok, boleh buka lah Quran masing-masing. Boleh buka Quran masing-masing, surah Al-Anbiya ayat 30. Okey, surah Al-Anbiya ayat 30. Kita baca sikit. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Okey, so daripada perkataan ni, maksud dia, apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Ratqan, ada perkataan ratqan kat situ, dan ratqan ni maksud dia benda yang padu, benda yang bercantum, benda yang satu lah, benda yang satu, kan. Dan fafataqna ni maksud dia pecah, dipisahkan. Ini daripada benda yang satu, benda yang padu, benda yang kecil lah, benda yang satu ni akhirnya pecah, kan. Jadi fafataqhuma ni maksud dia pecah. Secara hukum alamnya adalah disebabkan oleh sesuatu benda yang pecah, disebabkan oleh satu tenaga yang besar memecahkannya. Jadi so merujuk kepada merujuk kepada ayat ni, surah Al-Anbiya ayat 30 ni. Awak boleh beli buku ni, memang buku ni sangat detail lah berkaitan dengan khusus yang kita belajar ni. Okey, so ada berkaitan dengan so kita nak memahami satu ayat Quran tu, kita kena rujuk kepada tafsiran ulama-ulama. Okey, menurut Imam Sa'id bin Jubair berkata, langit dan bumi sebelum ini melekat antara satu sama lain. Apabila langit ditinggikan dan dengan itu zahirlah bumi, maka berlakulah pemisahan, dan itulah yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini. Okey, menurut Imam Sa'id bin Jubair, dia ditafsirkan ayat surah Al-Anbiya ayat 30 ni, bahawa bumi dengan langit ni asalnya bercantum, kan. Tapi bila langit itu ditinggikan, maka zahirlah bumi itu, kan. Maka maknanya antara langit dan bumi ni terpisah. Itulah maksud ayat Allah ni. Okey, menurut Syekh Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir, tafsiran yang dibuat sebagai contohnya oleh Imam Sa'id bin Jubair menceritakan mengenai sesuatu yang tidak diketahui melainkan baru-baru ini. Jadi kajian tentang langit dan bumi ni baru disahkan oleh kajian sains yang terkini lah, yang baru saja ada sekarang ni, penemuan sains, kan. Benda tu dah ada dalam Al-Quran dan lama dah, surah Al-Anbiya ayat 30. Okey, so yang mengesahkan tentang ayat Al-Quran ni, kita boleh ambil daripada teori Big Bang. Dan teori Big Bang ni bersesuaian dengan keterangan yang ada dalam Al-Quran. Okey, maknanya menurut teori Big Bang, menurut teori Big Bang ialah bermaksud Big Bang tu sendiri, teori Big Bang tu ialah alam ini pada asalnya bercantum padu, kemudian ia berlaku satu letupan yang kuat, yang berlaku 12 hingga 14 bilion tahun yang lalu, dan selepas itu berlaku pengembangan dan penyejukan sehingga akhirnya lahir bintang-bintang, planet-planet, galaksi dan seumpamanya. Okey, so yang sebenarnya teori Big Bang tu yang diasaskan oleh saintis barat, menepati apa yang ada dalam Al-Quran, kan. Al-Quran kata
surah Al-Anbiya ayat 30 bahawa alam ni, langit bumi ni satu dan akhirnya berpisah. Fafataqna, pecahlah benda tu, berpisahlah benda tu kan. Langit dan bumi tu berpisah. Dan sama dengan teori Big Bang ni yang bermaksud yang asalnya bercantun dan akhirnya berlaku satu letupan yang sangat besar. Maka dia pun berpisah, langit dan bumi ni pun berpisah. Jadi okey, dan sebenarnya kalau mengikut teori-teori barat ni, banyak lagi sebelum ada teori Big Bang ni, ada banyak lagi teori-teori lain. Dan sebenarnya teori Big Bang ni antara yang terbarulah, yang berkaitan dengan ilmu kosmologi yang terbaru. Sebenarnya sebelum-sebelum ni ada banyak lagi. Antaranya steady state theory. Steady state theory yang bermaksud sesuatu yang pegun. Maknanya kalau teori yang ni tak menepatilah ayat Quran kan, sebab dia kata alam semesta ni tak ada awal dan tak ada akhir. Dan kita tahu bahawa alam ni sebenarnya ada awal dan ada akhirnya. Kita tahu kan. Okey. So teori ni, steady state teori ni kita tak boleh terimalah kan. Ni teori yang sebelum teori Big Bang. Dan kemudiannya lahir teori lain, iaitu teori seterusnya, iaitu osilasi, teori osilasi. Okey, dan seterusnya ada lagi teori nebula, teori nebula. Teori nebula ni maksud asap. Asap. Teori tentang asap lah. Okey, dan banyak lagi teori-teori lain. Kalau nak sebut tak sempat lah. Boleh cari sendiri dalam internet. Boleh cari teori kejadian alam. Ada disebut secara mendalam lah. Ada juga Isaac Newton. Isaac Newton kita tahu hukum yang berkaitan dengan hukum graviti dan hukum gerak Newton. Okey. Okey. Jadi teori Big Bang ni saya tekankan balik lah, teori Big Bang ni dia menepati apa yang ada dalam ayat Quran, iaitu surah Al-Anbiya ayat 30 tu. Dan teori Big Bang ni banyak lagi saintis-saintis lain yang membuktikan kebenaran teori Big Bang tu. Contohnya pada tahun 1929 tokoh astronomi iaitu Edwin Hubble menemui bukti-bukti kukuh yang menyokong teori Big Bang. Kalau teori Big Bang tu dah lama kan, iaitu pada tahun lamalah, tak pasti tahun bila kan. Saya kena cari balik kan. Teori Big Bang ni pada tahun teori Big Bang pada tahun 1920-an, 1920-an, iaitu Abbe Lemaitre. ABBE Lemaitre, Lemaitre. Inilah yang menjumpai teori Big Bang. Dan kemudian pada tahun 1929 dibuktikan lagi oleh Edwin Hubble. Dan Edwin Hubble ni menemui banyak lagi bukti-bukti yang menyokong teori Big Bang tu, melalui peralatan-peralatan yang canggih, di mana beliau mendapati alam ni sedang mengembang. Okay, so melalui teori Big Bang ni asalnya benda yang padu, maknanya asalnya matahari, sistem solar tu sahaja kan. Dan akhirnya dia benda yang satu berbola yang sangat banyak tenaga. Berbola ni mempunyai banyak tenaga dan suhu yang sangat tinggi, dan akhirnya dia meletup. Tiba-tiba ia meletup, maka benda tu tersebarlah tersebar, maka membentuklah galaksi alam, galaksi Bima Sakti, membentuk planet-planet, membentuk bintang-bintang dan sebagainya kan. Okey, dan teori Big Bang ni menyatakan juga bahawa alam ni mengembang, semakin mengembang. Dan ada juga lagi
kajian daripada saintis lain iaitu Arnold Penzias, Robert Wilson, maknanya mengesahkan lagi tentang teori Big Bang ni melalui alat-alat yang semakin canggih ni kan. Yang semakin canggih ni banyak lagi lah ya penemuan-penemuan baru yang menyokong benda ni kan. Maknanya teori ni kan. Okey, jadi so kita boleh nampaklah kebenaran ayat Quran tu sendiri melalui kajian saintifik yang kita jumpa baru sekarang kan. Dan Al-Quran tu sendiri dah lama kan. Okey, benda ni kenyataan tentang surah Al-Anbiya ayat 30 ni tentang permulaan alam ni disahkan menyebabkan seorang pakar astronomi rasa kagum iaitu Dr. Alfred Kroner. Dia bukan astronomi, dia bidang geologi. Dia kata melihat asal-usul Muhammad saya rasa hampir mustahil untuk beliau mengetahui langit dan bumi mempunyai asal-usul yang sama. Hal ini disebabkan ilmu mengenainya hanya baru diketahui beberapa tahun baru-baru ini. Itu pun dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Seseorang yang tidak mengetahui ilmu fizik nuklear 1400 tahun dahulu, saya rasa tidak akan mampu mengetahui mengenainya. Dan akhirnya beliau berkata apabila kita menghimpunkan kesemua kenyataan Quran berkaitan dengan bumi dan kejadiannya dan kita kaitkannya dengan sains kita akan mengatakan kenyataan Quran secara dasarnya adalah benar. Faham tak maksud dekat situ? Maknanya dia menurut Dr. Alfred ni dia kata mustahil lah Nabi Muhammad mampu Nabi Muhammad tahu tentang kejadian alam ni, tentang kejadian langit dan bumi ni kan. Sedangkan benda ni baru lagi dijumpai sekarang ni pada tahun 1920-an baru sahaja dijumpai kan. Walaupun banyak teori yang sebelum ni, tapi teori yang sebelum ni kita tak boleh buktikan, tak boleh sahkan. Tapi teori Big Bang ni baru dijumpai kan. Jadi benda mustahil lah Nabi Muhammad dah jumpa ilmu tentang ni pada zaman-zaman dulu kan. Sedangkan alat-alat canggih baru saja ada sekarang ni kan. Jadi melalui ini membuktikan bahawa Al-Quran tu benar. Al-Quran tu wahyu daripada Allah kan. Semestinya yang menurunkan Al-Quran ni mestilah yang menciptakan benda tu kan, yang menciptakan langit dan bumi tu. Okey. Jadi so kalau kita kaji dengan lebih mendalam tentang ilmu berkaitan dengan kejadian langit dan bumi ni, mendatangkan meningkatkan lagi keimanan kita lah kan. Dan kita sentuh berkenaan dengan tempoh penciptaan alam semesta. So ni pun termasuk dalam bidang kosmologi juga. Mana kita nak kaji umur alam ni. Kita nak tahu pada tahun bilakah dia diciptakan benda ni, terbentuknya alam ni kan. Jadi kita tahu bahawa alam ni segala isi kandungannya diciptakan secara berperingkat-peringkat, secara beransur-ansur. So tempoh penciptaan ni dalam masa 6 masa. Okey. Surah Al-Furqan ayat 59 yang bermaksud yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam masa 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dialah yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui Muhammad tentang dia. Okey. So daripada surah Al-Furqan ni ayat 59 ni ada disebut kat situ sittah. Maknanya sittah kat sini sittah kalau belajar bahasa Arab kan. Maksud dia 6 kan. Okey. So dimasukkan kat sini 6 masa, bukannya 6 hari. Ayamin sittah. Okey. Kita tengok lagi. Okey. Surah Al-Hud. Ada lagi satu ayat iaitu surah Al-Hud ayat 7. Allah berkata, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan adalah arasnya di atas air. Okey. So dekat sini surah Al-Hud, kita tengok surah Al-Hud ayat 7.
Belum pula komputer ni kan. Surah Al-Hud ayat 7. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ni kat sini kita boleh, kalau kasan daripada ayat surah Hud ayat 7 ni ada perkataan sittati ayyam. Ditulis kat sini ayyam. Kalau dalam bahasa Arab ayyam tu maksud dia hari kan. Maksud dia 6 hari. Tu tapi tu kalau diistilahkan dia diberi maksud dalam bahasa Arab kan. Tapi bila kita kita kaji dengan lebih mendalam, 6 hari ni bukan bermaksud hari macam yang kita faham hari tu. 6 kat sini maksudnya 6 masa ataupun 6 fasa kan, 6 fasa. Jadi mana kita boleh nampak kat sinilah bahawa seluruh langit dan bumi dan segala isi kandungannya diciptakan selama 6 fasa dan mengambil masa yang lama lah kan. 6 fasa. Dan menurut ulama kita boleh ambil juga tafsiran daripada Al-Quran tu sendiri bahawa satu hari yang dimasukkan kat sini ialah selama 50 tahun. Surah Al-Ma'rij ayat 70. Okey. Dalam suatu hari yang panjangnya 50,000 tahun. 50,000 tahun. Jadi itulah maknanya alam ni diciptakan dalam tempoh 6 fasa, 6 masa kan. Okey, jadi itulah kalau itulah berkaitan dengan sampai sini sajalah Ustazah explain tentang alam tabi'i dan kosmos, kosmologi. Jadi Ustazah akan bagi beberapa lagi bahan-bahan lain, contohnya video-video ataupun bahan-bahan jurnal dan sebagainya lah, boleh rujuk lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.